Rasulullah, dalam siramu ku temu tulusnya cinta demi umatmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, sebelum kita masuk kepada model kepimpinan dan politik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita perlu tahu definisi kepimpinan dan politik serta kepimpinan politik dalam Islam. Okey, apa itu kepimpinan? Kepimpinan ini ialah keupayaan seseorang memimpin. Dengan erti kata lain, memimpin ataupun memandu seseorang ataupun manusia lain dalam melakukan sesuatu perkara. Okey, saya bagi contoh. Dalam satu kumpulan mesti ada ketua. Jadi ketua ini berperanan mengurus serta mengorganisasi kumpulan dan ahli-ahlinya. Jadi pengorganisasi dan mengurus itu adalah salah satu daripada kepimpinan, daripada sikap kepimpinan. Jadi ketua itu dia menunjukkan kepimpinannya melalui dia mengurus dan mentadbir kumpulan tersebut. Politik pula ialah pentadbiran dan pemerintahan dalam sesebuah negara. Menurut Simon Zuhaili menyatakan bahawa politik ialah peraturan yang boleh digunakan untuk mentadbir manusia mengikuti jalan serta matlamat yang telah ditentukan. Kita perlu fahami konsep kepimpinan dan politik dalam Islam. Sebenarnya kepimpinan dan politik dalam Islam ni ianya saling berkait antara satu sama lain. Menurut Ahmad Tirmizi menyatakan bahawa kepimpinan dalam Islam ini ialah amanah ketuhanan merangkumi urusan dunia dan juga akhirat yang berperanan sebagai memelihara agama serta mengurus dunia. Jadi kepimpinan politik ialah merupakan satu pendekatan untuk memiliki kekuasaan mentadbir sesebuah negara. So, elemen utama dalam politik ialah pemilihan calon. Pemilihan calon untuk menjadi seorang pemimpin dalam sesebuah negara. So, kita ni sebagai rakyat, kita perlulah memilih pemimpin yang adil dan bertanggungjawab melaksanakan amanahnya selari dengan pentadbiran mengikut syariat Islam. Jika sesebuah negara mempunyai pemimpin yang adil dan bertanggungjawab melaksanakan amanahnya, tidak berlaku zalim, maka rakyatnya juga akan dalam keadaan yang baik. Maka negara akan menjadi lebih baik dan tiada penindasan, tiada kekerasan dan tiada peperangan. Jadi perlulah kita memilih pemimpin yang dapat melaksanakan tanggungjawabnya mengikut syariat Islam. Seterusnya saya akan menyambung mengenai model kepimpinan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mungkin sebentar tadi kita dah faham apa yang dimaksudkan dengan definisi kepimpinan, apa kepimpinan itu, okey. Jadi kepimpinan ini memang penting dalam sebuah pentadbiran dan sebuah pemerintahan. Jika pentadbiran dan pemerintahan itu tiada kepimpinan yang baik, maka sebuah pemerintahan itu akan rosak. Justru amat penting untuk kita ada satu kepimpinan yang baik. Okey, Islam datangkan kepimpinan Islam datangkan satu kepimpinan yang baik, yang telah sempurna. Malah kita melihat contoh model teladan daripada kepimpinan baginda Nabi Muhammad SAW, yang mana baginda Nabi menggunakan prinsip asas yang utama yang berteraskan kepada Al-Quran dan As-Sunnah, yang mana Al-Quran dan As-Sunnah ini menjadi tunjang di dalam pemerintahan, di dalam kepimpinan baginda. Malah Nabi Muhammad SAW menegaskan dan memberi pesanan kepada umatnya, sekiranya aku tinggalkan kepada kalian dua perkara, dan sekiranya kalian beramal, kalian tidak akan sesat dengannya, tidak akan sesat selama-lamanya. Apakah dua perkara tersebut? Dua perkara tersebut adalah Al-Quran dan As-Sunnah. Malah prinsip yang kedua di dalam kepimpinan baginda Nabi Muhammad SAW adalah konsep al-haq, yakni konsep kebenaran. Kerana kebenaran ini amat penting di dalam pemerintahan ataupun pentadbiran. Sekiranya seseorang ataupun sebuah kepimpinan itu tidak ada kebenaran, maka mudah kebatilan untuk masuk di dalam pemerintahan dan merosakkan sistem pentadbiran, sistem pemerintahan yang telah kita bina dengan baik. Malah kita lihat pula ciri-ciri kepimpinan baginda Nabi Muhammad SAW ini. Baginda Nabi Muhammad SAW menekankan kepada aspek ilmu dan pengetahuan.
yang mana kepimpinan baginda Nabi didasari dengan ilmu dan pengetahuan. Malah Nabi sangat mementingkan sahabat-sahabatnya mengikuti ataupun mempelajari ilmu pengetahuan, kerana ilmu pengetahuan ini dapat ataupun membantu pemimpin menyelesaikan masalah. Bukanlah hanya duduk di dalam sebuah pemerintahan tanpa ada ilmu, hanya duduk membuta tulis saja, bukan. Ilmu sangat penting kerana ilmu membentuk jati diri seseorang. Yang kedua kita dapat lihat adalah konsep keadilan. Ciri kepimpinan baginda Nabi, kepimpinan pemerintahan adalah konsep keadilan, kerana bila mana dah ada adil dalam pemerintahan, ada dalam adil dalam kepimpinan, maka seseorang itu tidak akan mudah untuk melakukan kezaliman. Kerana Nabi berpesan, Nabi bersabda, Muslim adalah saudara sesama mereka. Tidak seharusnya mereka membawa kezaliman dan menggerakkan kezaliman. Faham di sini? Maksudnya bila mana ada adil, tidak mudah untuk seseorang itu melakukan kezaliman. Yang ketiga adalah konsep keberanian. Di dalam kepimpinan baginda Nabi Muhammad SAW, kita dapat lihat bagaimana baginda berani turun berperang, menjadi ketua perang di barisan hadapan. Inilah ciri-ciri kepimpinan baginda Nabi Muhammad SAW yang patut kita contohi. Dan yang terakhir, ciri-ciri yang dapat kita lihat adalah Nabi Muhammad SAW sangat sabar dan bertoleransi. Sabar ini merupakan satu perkara yang penting dalam sebuah pemerintahan dan pentadbiran. Jika seorang pemimpin tidak sabar, tidak toleransi, bagaimana dia nak menyelesaikan atau membantu masyarakat serta rakyatnya? Ini amat penting. Kita dapat lihat bagaimana baginda Nabi Muhammad SAW mempunyai ciri-ciri yang patut kita contohi dan teladani. Dan matlamat kepada kepimpinan baginda Nabi Muhammad SAW ini adalah bertujuan untuk menyampaikan apa yang diperintahkan oleh Allah SWT dan menjauhkan segala larangan yang telah diperintahkan oleh Allah SWT. Dan jadi justru amat penting untuk kita contohi bagaimana kepimpinan baginda Nabi Muhammad SAW. Sekian, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah saya akan memberi sedikit penerangan ataupun rumusan berkenaan topik kepimpinan politik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Okey. Baiklah. Lazimnya kepimpinan ini tidak dapat dipisahkan dengan politik atau kuasa, kerana dengan gabungan kedua-dua perkara ini dia akan menghasilkan natijah yang baik dan lebih sempurna jika dibandingkan dengan kepimpinan semata-mata tanpa wujudnya kekuasaan. Lebih-lebih lagi pada zaman moden ini, kerana masing-masing ingin memiliki pengikut yang ramai dan kekuasaan yang menyeluruh supaya senang untuk mempengaruhi ataupun mentadbir sesebuah organisasi ataupun negara. Jika diperhatikan, kepimpinan politik adalah merupakan satu bentuk kepimpinan yang mempunyai kuasa mutlak terhadap pengikut dan organisasinya, di mana pemimpin ni dia mempunyai kuasa untuk mentadbir mengikut kehendak dirinya, di samping mendapat komitmen yang luas daripada pengikut ataupun rakyat. Manakala kepimpinan yang dilaksanakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Madinah Al-Munawwarah dalam menjalankan prinsip-prinsip pemerintahan Islam telah menjadi rujukan penting dalam dunia sains politik. Dari dulu hingga ke hari ini, diperakui bahawa di Madinah, iaitu di bawah pemerintahan kepimpinan Rasulullah, telah terbentuk negara Islam pertama dan telah meletakkan dasar-dasar politik bagi perundangan Islam yang komprehensif, yang menyeluruh. Corak kepimpinan yang Nabi Muhammad SAW bawa dalam pembentukan negara Islam iaitu dengan pimpinan yang penuh berdisiplin. Sebagaimana yang diketahui umum, bangsa Arab ni sebelum kedatangan Islam berada dalam keadaan huru-hara dan adanya pertelingkahan sering berlaku. Kerana pada ketika itu tidak ada satu kerajaan pun ataupun pemerintahan yang teratur dalam mengendalikan hal ehwal pentadbiran mereka. Namun apabila baginda dilahirkan dan menerima tugas Islamiah, baginda mengubah corak pemerintahan tersebut secara beransur-ansur dan baginda telah mengatur satu pemerintahan yang lengkap dan sempurna. Walaupun ketika berada di Mekah,
baginda memulakan tugas tersebut hanyalah khusus kepada soal akidah dan ibadat kepada Allah. Namun setelah baginda berhijrah ke Madinah, tugas-tugas tersebut mula meliputi kepada soal-soal kenegaraan yang berhubung dengan hal ehwal keduniaan dan kehidupan demi untuk keamanan terutama umat Islam. Antara urusan keduniaan yang dibentuk oleh pimpinan Rasulullah adalah meliputi urusan rumah tangga, masyarakat seperti gotong royong, kerjasama ataupun dalam menyelesaikan perbalahan. Dan juga dalam urusan perhubungan antarabangsa juga, iaitu termasuk berkaitan peraturan perdagangan, peraturan perdamaian, peperangan dan sebagainya. Serta pimpinan Nabi Muhammad SAW juga dijadikan sebagai rujukan dalam kita nak memilih ataupun dalam pemilihan pemimpin ataupun tanggungjawab pemimpin dan hubungan pemimpin dengan rakyat. Fakta sejarah dia membuktikan bahawa masyarakat Madinah di bawah kepimpinan Rasulullah adalah satu komuniti yang berbilang kaum, etnik dan agama dalam satu sistem negara, iaitu apabila wujudnya perjanjian bertulis pada tahun 622 Masihi. Di dalamnya merangkumi semua penduduk yang ada di Madinah ketika itu. Perjanjian bertulis ini dikenali sebagai Piagam Madinah. Piagam Madinah ini adalah suatu perjanjian bertulis yang dibuat oleh Nabi sendiri sebagai suatu perjanjian antara pelbagai masyarakat, iaitu Muhajirin, Ansar, pelbagai etnik Yahudi dan musyrikin. Dalam perjanjian itu, perjanjian memperakui kebebasan dan kemerdekaan mereka dalam menganuti agamanya, selain menjaminkan keselamatan serta keselamatan harta benda mereka, menentukan kewajiban dan menjamin hak mereka sebagai warga negara Madinah. Dan kita dapat menyimpulkan bahawa kepimpinan yang dipimpin oleh Rasulullah ni, dia membentuk satu pembentukan negara Islam pertama dan sebagai titik permulaan berdirinya organisasi politik dalam sejarah Islam, bahkan sejarah politik dunia pada masa kini. Berkaitan dengan undang-undang, baginda Nabi Muhammad SAW telah membuat peraturan berdasarkan kebenaran dan keadilan yang mana berpandukan kepada wahyu Allah, dan peraturan ini adalah meliputi peraturan ibadat, jual beli, tata negara dan sebagainya. Peraturan itu juga diwajibkan bagi setiap pengikutnya tanpa mengira golongan atasan maupun bawahan, golongan miskin ataupun kaya, kerana baginda menekankan aspek keadilan ataupun kebenaran ini sebagai undang-undang dalam menentukan suatu pemerintahan dalam hukuman. Dan pelaksanaan peraturan ini dia bukan sahaja khusus untuk penduduk Islam, tetapi juga semua yang bernaung di bawah negara Islam. Kesimpulannya, politik dan Islam ataupun politik dan agama serta kepimpinan tidak dapat dipisahkan kerana ia sebahagian daripada kehidupan manusia. Dan elemen utama politik ni, terutama dalam memilih pemimpin, adalah sangat penting dalam sesebuah negara, terutama dalam pemilihan pemimpin yang adil. Dan berpolitik adalah mengikut prinsip yang diamalkan oleh Rasulullah SAW. Dan seterusnya, kepimpinan dan politik mengikut cara Rasulullah adalah perlu dijadikan sebahagian daripada politik dalam sesebuah negara, kerana agama itu adalah asas dan pemerintah adalah sebagai penjaganya. Apabila sesebuah kerajaan itu tidak mempunyai asas agama, maka negara itu akan runtuh, musnah. Dan apabila kita faham tentang model kepimpinan politik Rasulullah ni, baginda juga sebagai pemimpin agama, baginda juga sebagai pemimpin politik, baginda juga sebagai pemimpin perancang ekonomi dan pemimpin kepada masyarakat, serta baginda jugalah sebagai ketua hakim dalam sistem pemerintahan negara. Sahih hadis dan Al-Quran